Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa, untuk segmen ni anda tak perlu nak buka video tengok muka saya sebab saya tak ada nak present apa-apa kecuali saya nak sembang santai dengan anda. So anda just tekan play, minimize and anda boleh sambung kerja anda. Anda nak driving ke, anda nak main game pun okey, tapi anda kena dengar saya membebel ni lah. Okey, topik kita kali ni ialah tentang penutupan TikTok Shop di Indonesia. Mungkin ulasan saya ni lambat sedikit berbanding dengan orang lain, but yes, kita kata better late than never lah kan. Anda kena tahu yang Indonesia dia ban TikTok Shop sahaja. Mereka tak tutup TikTok tu. Kalau anda consume konten-konten paranormal ataupun konten lawak dari Indonesia, anda masih lagi boleh tonton video-video dari sana. Tak ada masalah langsung. So basically, based on pembacaan saya, ada 3 sebab utama, hujah utama kenapa Indonesia buat satu keputusan yang kita kata sangat-sangat besar, iaitu tutup TikTok Shop. Kalau kita tengok kan, TikTok Shop ni, dia punya transaction yang berlaku pada tahun 2022, amount dia sampai cecah 2.5 bilion USD. Satu angka yang gila besar, and for sure ini memang menyumbang ke arah ekonomi Indonesia tu sendirilah. But then kenapa kerajaan Indonesia pilih untuk tutup TikTok Shop ni? Okey, hujah yang pertama adalah untuk melindungi pekedai-pekedai kecil di Indonesia. Kita kena tahu, kita kena akui yang harga produk, jualan produk dekat TikTok Shop sangat-sangat murah and mind blown by guys. Bayangkan satu baju dijual dekat TikTok Shop Indonesia berharga RM1.80 and quality dia sangat nice, which is harga ni tak mampu dijual oleh pekedai-pekedai kecil di Indonesia. Mereka mungkin ada di antara kita berhujah macam, oh kalau macam tu kedai pun kena fight lah, kena jual pada harga yang sama lah, kena buka TikTok Shop, tak boleh nak duduk diam, kena proaktif macam tu. Benda ni bukan isu proaktif ataupun tidak, tapi kita kena faham yang pekedai-pekedai ni dia ada sewa yang kena bayar. Kemudian anda kena tahu yang kadar elektrik di rumah berbeza dengan kadar elektrik dekat bangunan-bangunan komersial yang biasanya ada kedai-kedai ni lah. Lepas tu ada gaji pekerja, ada lesen, PBT dan sebagainya, which is mustahil untuk kedai-kedai ni fight harga RM1.80 tadi. Katakan mereka nak fight RM1.80 pun, mereka takkan dapat. Mereka hanya penat sahaja. That's why the best solution untuk mereka adalah gulung tikar, tutup. And benda ni menyebabkan ekonomi Indonesia tu akan jadi mengecut lah. Ini ada satu lagi benda yang berkait. Selain dari kedai-kedai TikTok Shop yang jual harga gila-gila murah tu, satu lagi ancaman kepada pekedai-pekedai kecil ni adalah kedai dari China tu sendiri, sebab sekarang mereka boleh jual secara direct kepada pengguna, which is mungkin ada di antara kita yang berhujah macam kalau macam tu kenapa tak tutup Shopee? Shopee pun ada je kedai-kedai dari China yang jual direct dekat sana. Hujah ni betul, tapi dia tak berapa tepat sebab memang di Shopee pekedai-pekedai dari China boleh jual direct kepada pembeli di Indonesia, tapi skala dia tersangat kecil. Tak ada orang nak promote. Kalau kedai tu dia tak pandai menjual dekat Shopee, dia tak ada bayar iklan, so dia punya kedai tu tak akan keluar lah dekat pengguna-pengguna. Tapi di TikTok ni dia sedikit berbeza sebab dia ada geng beg kuning, geng-geng affiliate ni. Geng affiliate dia tak ada sebarang modal yang dia keluarkan. Dia just ambil, dia minta produk dari pekedai-pekedai dari China tu, dan dia akan promote, and kalau produk tu laku dia akan dapat keuntungan. And benda ni adalah terlampau besar. Apa kita kata, golongan beg kuning ni terlampau aktif, menyebabkan keuntungan terhadap kedai-kedai dari China ni sangat-sangat besar. Keuntungan tu in term of duit dan juga kita kata benefit lah. So dekat sinilah yang membezakan antara TikTok dan juga Shopee tu sendiri. So ini hujah yang pertama. Yang kedua,
based on pembacaan saya, kenapa kerajaan Indonesia tutup TikTok Shop adalah kerana dia mengganggu gugat ekonomi Indonesia tu sendiri. Okey, macam saya bagi tahu di awal video tadi, kalau kita tengok data transaction di TikTok Shop, dia untuk 2022 sekitar 2.5 bilion USD. Satu amount yang bagi saya gila besar lah. So, kalau amount ni berlaku, by right dia akan menyumbang ke arah ekonomi Indonesia. Ekonomi dia akan mencanak naik. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Ekonomi Indonesia dia jadi semakin kecil bila benda ni berlaku. Sebab apa? Sebab duit yang berlaku, duit yang ada dekat TikTok Shop tu banyak yang mengalir ke luar negara. Kita kena faham dalam bab ekonomi ni, makin banyak orang spend dalam satu kampung, dalam satu komuniti, sebenarnya ekonomi tu akan jadi makin sihat lah. That's why ini side story lah. That's why kalau kita tengok dalam Islam kan, kita ada satu benda yang dipanggil sebagai zakat untuk mengelakkan manusia dari kedekut, dari simpan duit yang mana dia akan menyebabkan ekonomi tu tak sihat. So dengan adanya zakat, orang ni kedekut ke, orang ni tak kedekut ke, dia wajib keluarkan duit, dia wajib spend. So setiap orang di dalam komuniti tu akan dapat rasa faedah dari duit yang dia keluarkan lah. Jadi balik pada topik kita, by right dengan adanya 2.5 bilion USD tu, ekonomi Indonesia dia akan mengembang, tapi disebabkan kebanyakan duit yang ada dari 2.5 bilion USD tadi mengalir ke China, yang dapat keuntungan dari TikTok Shop yang paling besar adalah China berbanding dengan Indonesia tu sendiri. That's why mereka pilih untuk tutup TikTok Shop tu. Mungkin dalam bab ni Indonesia sebenarnya dia boleh ubah role. Mungkin dia boleh, kita kata, benarkan hanya penjual-penjual Indonesia sahaja yang aktif di dalam TikTok Shop. Mana-mana pekedai dari overseas tak boleh nak masuk dalam TikTok Shop. Itu mungkin boleh buat, tapi saya tak pastilah. Actually, benda ni dari lama, dari dulu lagi saya tertanya-tanya. Tak payah sembang tentang Indonesia, kita sembang tentang Malaysia. Kalau anda pergi dekat Shopee, anda pergi dekat Lazada, anda akan dapati banyak je kedai-kedai dari luar negara. Dari Indonesia pun ada, dari China confirm memang ada lah kan. Dan harga yang dia jual tu boleh kata harga yang agak murah berbanding dengan kedai-kedai kita jual. So kenapa kerajaan Malaysia tidak first kali kenapa berlaku perbezaan harga selain dari yang saya cerita pada hujah yang pertama tadi adalah kerana dekat Malaysia ni, kalau contoh saya bawa masuk smartphone dari Huawei ni, untuk jual ke pasaran saya kena bayar SIRIM, saya kena bayar MCMC, ada banyak kita kata kos-kos tersembunyi yang saya kena bayar. Sedangkan kalau anda beli smartphone Huawei direct dari China dekat Shopee tu, dia pekedai tu dia tak perlu pun nak bayar SIRIM, tak perlu pun nak bayar MCMC, menjadikan kos ataupun harga jualan mereka jauh lagi rendah berbanding dengan pekedai di Malaysia. Benda ni well known, tapi saya tak pasti kenapa kerajaan Malaysia pun tak buat satu tindakan ke atas benda ni. Sepatutnya mereka cukaikan pekedai-pekedai ni, mereka cukaikan pekedai-pekedai dari luar negara ni. Balik pada topik Indonesia tadi, yes, macam itulah sebab pengaliran duit dari Indonesia ke China terlampau besar menyebabkan ekonomi mereka terjejas. Actually 2.5 bilion USD untuk Indonesia bukanlah kita kata satu amount yang signifikan. Kalau tak silap saya, Indonesia punya ekonomi tahun lepas pun dia punya pendapatan dalam 1,300 bilion USD lah, but still besar. 2.5 bilion tu mungkin besar lah kot untuk mereka, wallahu alam. Okey, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga ni adalah kerana data acquisition ataupun ketirisan data yang berlaku dekat TikTok tu sendirilah. Kita tahu yang bukan TikTok sahaja, Facebook, YouTube, even Apple punya produk pun dia ada ambil data pengguna untuk tujuan mereka lah, untuk latih AI mereka, untuk mereka punya apps dan sebagainya, untuk susun algoritma. Bila kita buka Facebook, kita suka tentang kereta, kita scroll dekat bawah, so iklan-iklan tentang kereta akan keluar. Benda ni well known lah, semua orang tahu yang memang kebanyakan benda yang berlaku di internet sekarang dah tak ada privacy. Cuma kenapa kerajaan Indonesia concern sangat dengan apa yang berlaku dekat TikTok dan juga TikTok Shop ni adalah kerana data yang kita kata yang mereka dapat tu sangat-sangat
sangat tepat. Boleh kata 99%. Kalau dekat media sosial lain, mereka hanya tahu sekadar Ahmad dia suka tentang kereta. Itu sahaja. Tapi dekat TikTok Shop, disebabkan Ahmad tadi dia beli spare part kereta spare part kereta Honda warna biru dengan harga RM30 Malaysia, pembayaran yang dibuat secara COD, secara kita kata ialah COD. So data ni dia sangat-sangat tepat lah. Faham tak perbezaan apa yang Facebook dapat dengan apa yang TikTok dapat. So benda ni untuk persendirian mungkin tak bahaya sangat, tapi kalau kita tengok dari skala yang besar, dari sudut, dari perspektif sebuah negara, mungkin ianya agak membahayakan. Wallahualam, mungkin akan ada third party yang guna data ni untuk serang ekonomi ke, wallahualam, saya pun tak pasti. But apa yang saya baca, penutupan TikTok Shop ni salah satunya berkait dengan ketirisan data lah. And sebenarnya latest ni kerajaan Malaysia pun ada buat pengumuman yang mereka akan pertimbangkan sama ada nak follow tindakan Indonesia untuk tutup TikTok Shop ni ataupun tidak. Based on saya punya pendapat, saya tak rasa kerajaan Malaysia akan tutup lah, sebab kita punya hujah tu tak berapa kukuh, ataupun skala kita tak sebesar skala Indonesia, jadi ancaman untuk ekonomi kita tu tak besar sangat. Anda fikir macam mana? Adakah Malaysia akan tutup TikTok Shop di Malaysia ataupun tidak? Mungkin anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar boh, jumpa lagi.